Assalamualaikum, salam sejahtera. Pada kali ini kita akan tengok sejarah tingkatan 3 bab 7 iaitu penentangan masyarakat tempatan. 7.2 Sistem pentadbiran barat memberikan kesan terhadap kuasa pemerintahan dan kehidupan masyarakat tempatan. Kita tengok kesan sistem pentadbiran barat terhadap masyarakat tempatan, kesan terhadap kuasa pemerintahan, pentadbiran tempatan, perundangan tempatan, kewangan tempatan. Seterusnya kita tengok kesan terhadap kehidupan masyarakat, iaitu kesengsaraan kepada rakyat, meliputi cukai terhadap petani di Pasir Putih, masalah membayar cukai, bercanggah dengan nilai tempatan, kesan terhadap Sarawak, kesan terhadap Sabah, serta layanan tidak adil. Kesan terhadap kuasa pemerintahan, iaitu pentadbiran tempatan. Kita tengok di Negeri Sembilan pada tahun 1874, British mula meluaskan kuasanya di Sungai Ujong dengan menyebelahi pembesar tempatan iaitu Datuk Kelana. British menggugat kewibawaan dan mencabar kedudukan yang Tuan Antah. Rembau, Jelebu dan Seri Menanti dikuasai oleh British dengan cara menempatkan pegawai magistrat dan pemungut cukai. Menjelang tahun 1895, British menyentuhkan semula daerah dan membentuk Persekutuan Negeri Sembilan. Seterusnya di Pahang, di mana pentadbiran pembesar tempatan kehilangan kuasa disebabkan pembentukan daerah di bawah pentadbiran pemungut cukai dan magistrat. Sultan Ahmad dipaksa oleh British meluncurkan gelaran Datuk Setia Perkasa Pahlawan semantan daripada Datuk Bahaman. Tindakan British memalukan beliau dan menyebabkan berlakunya kebangkitan menentang British di Pahang. Seterusnya kita tengok di Perak, di mana J.W.W. Bush merupakan residen British pertama di Perak, menggunakan tekanan supaya Sultan Abdullah menandatangani surat pengisytiharan yang membolehkan residen British mentadbir hasil negeri atas nama Sultan, menyebabkan Sultan Abdullah dan pembesarnya kehilangan kuasa. Terengganu, di mana kekuasaan Sultan dan pembesar digugat oleh sebab pelantikan penasihat British di Kuala Terengganu dan penolong penasihat British di Besut dan Kemaman. British menetapkan hubungan luar negeri. Di Kelantan, pembentukan jajahan dan pelantikan ketua jajahan sebagai pentadbir telah mengambil alih kuasa pembesar. Pusat pentadbiran jajahan Pasir Putih telah dipindahkan dari Jeram ke Pasir Putih. Engku Besar Jeram hanya diberi jawatan yang rendah iaitu Tok Kueng Muda, di mana kehilangan kuasa, wibawa dan keistimewaan. Engku Besar Jeram Tuan Ahmad dan Tok Janggut menjalankan kempen menentang pentadbiran baharu ini. Di Sarawak, Brooke melibatkan penduduk tempatan dalam pentadbiran supaya mengukuhkan kuasanya di Sarawak. Pembesar Melayu yang berpengalaman dilantik mentadbir Sarawak untuk memudahkan Brooke menghapuskan kebangkitan pemimpin tempatan iaitu seperti Datuk Patinggi, Datuk Bandar, Datuk Temenggung. Di Sabah, di mana kedudukan Mak Saleh, pembesar di hulu Sungai Sugut, digugat oleh pentadbiran SBUB. Mak Saleh dibenarkan mentadbir daerah Tambunan melalui satu rundingan antara Mak Saleh dengan William. Kemudian SBUB memungkiri janji dengan mengambil semula Tambunan daripada penguasaan Mak Saleh. Hal ini mencabar kuasa dan kewibawaan Mak Saleh. Seterusnya kita tengok perundangan tempatan di Nanning, di mana British berusaha melaksanakan undang-undang barat di Nanning. Bidang kuasa penghakiman yang dimiliki oleh Dor Said dicabar oleh British. Sistem perundangan Nanning yang berlandaskan adat perbatih juga diganggu oleh British. Di Perak, kuasa pentadbiran Menteri Ngah Ibrahim dikurangkan, telah mengakibatkan pembinaan
Balai Polis dan pelantikan Kapten Speedy sebagai penolong residen di Larut kerana beliau diminta menerima nasihat daripada Kapten Speedy. Di Pahang, apabila British mendirikan Balai Polis di Lubuk Terua, konflik antara Datuk Bahman dengan British di Pahang menjadi lebih serius. Tindakan British menyebabkan kedudukannya sebagai penguasa undang-undang tergugat. Seterusnya kita tengok kewangan tempatan. Kita tengok di negeri Perak di mana pendapatan Sultan Abdullah, Menteri Ngah Ibrahim dan pembesar Perak terjejas akibat pembatalan pajakan pungutan cukai dan larangan mengutik cukai oleh J.W. Bush di Kuala Sungai Perak. Di Pahang di mana Datuk Bahman dan pembesar lain yang berkuasa di Semantan tidak dibenarkan memungut cukai dengan pengenalan pegawai magistrat dan pemungut cukai. Mereka ditawarkan allowance bulanan yang sangat kecil, contohnya seperti Datuk Bahman ditawarkan allowance RM70 sahaja sebulan. Para pembesar Pahang tidak berpuas hati dengan allowance tersebut dan membantah tidak akan mematuhi keputusan Majlis Mesyuarat Negeri. Kesengsaraan kepada rakyat, di mana pelbagai jenis cukai terhadap tanah, hasil hutan dan tumbuh-tumbuhan diperkenalkan oleh British, contohnya seperti Majlis Mesyuarat Negeri di Kelantan mengeluarkan pengisytiharan sistem pengundian cukai baru yang dikuatkuasakan pada 1 Januari 1915. Sistem ini telah menjejaskan kehidupan penduduk tempatan. Seterusnya kita tengok cukai terhadap petani di Pasir Putih. Sebelum pentadbiran British, kutipan cukai berdasarkan jumlah keluaran. Cukai yang dikenakan rendah jika hasil tanaman sedikit. Cukai dikecualikan pada tanah yang tidak diusahakan. Selepas kedatangan British, setiap penduduk mesti melaporkan jumlah keluasan sawah padi yang dimiliki. Tanah yang mempunyai keluasan 400 depah persegi dikenakan cukai sebanyak 3 kupang ataupun 30 sen setahun. Semua pemilik tanah diwajibkan membayar cukai. Masalah membayar cukai. Penduduk Pasir Putih di Kelantan menghadapi masalah membayar cukai kerana pejabat bayaran cukai terletak jauh dari tempat tinggal mereka. Bayaran cukai hanya boleh dijelaskan semasa waktu pejabat. Penduduk akan ditangkap dan didenda jika enggan membayar cukai. Keengganan ini menyebabkan penduduk semakin benci kepada British. Bercanggah dengan nilai tempatan. Beberapa perubahan baru dalam pentadbiran yang bertentangan dengan nilai tempatan dilaksanakan oleh British. Contohnya seperti penduduk Terengganu memerlukan surat kebenaran untuk mengambil hasil hutan, membuka tanah dan pendapatan atau berrumah. Cukai mesti dibayar di pejabat tanah. Penduduk yang gagal mematuhi peraturan akan didenda. Jika gagal membayar denda akan dipenjara. Kesan terhadap Sarawak. Pada tahun 1894, orang Iban di Hulu Batang Lupar dikenakan cukai oleh pegawai Brok. DJS Bailey mengeluarkan arahan memusnahkan rumah panjang yang dibina di kawasan sepadan Sarawak dengan kawasan Belanda di Kalimantan. Orang Iban membantah paksaan supaya berpindah ke penempatan di sepanjang sungai utama kerana menjejaskan kegiatan tanaman pindah mereka. Barang-barang yang dibawa oleh penduduk tempatan seperti tempayan dan tembaga dirampas oleh pegawai petugas ketika memasuki sempadan dan kawasan pentadbiran Belanda kerana gagal membayar cukai. Dikenakan denda sebanyak 10 kati ataupun RM7.20. Sepatutnya barang mewah orang Iban tidak perlu dikenakan cukai. Cukai biasanya hanya dipungut di pusat pungutan di hilir sungai. Kesan terhadap Sabah di mana pelbagai jenis cukai diperkenalkan oleh SBUB yang membebankan rakyat. Jadual ini menunjukkan cukai yang dikenakan oleh SBUB ke atas orang murut. Layanan tidak adil. Di Sabah, orang murut ditindas semasa pentadbiran SBUB. Mereka dilarang membuka tanah baru untuk pertanian pindah atau penempatan. Kesannya orang murut kekurangan bekalan beras untuk makanan harian. Bayaran mengikat tanah dikenakan terhadap orang murut untuk menentukan sempadan. Suami isteri orang murut dipaksa tinggal berasingan dan dipisahkan oleh aliran sungai. Setiap kali mereka ingin berjumpa dikenakan denda $1. Peraturan baru ini menyulitkan kehidupan orang murut.
Sekian, terima kasih. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda semua.